saya Zeti Elina binti Sedi. Nama saya Nur Alia binti Fazlan. Nama saya Nadia Zeti binti Safarudin. Kumpulan kami telah memilih syarikat Tesco. Oleh itu, saya akan mulakan dengan pendahuluan tentang Customer Relationship, Management dan juga sejarah syarikat. Okey, CRM dirujuk sebagai aktiviti di mana perniagaan cuba mengekalkan pengekalan pelanggan serta cuba menguatkan kesetiaan pelanggan. Strategi dan taktik yang berbeza digunakan oleh perniagaan yang berbeza untuk memastikan objektif CRM tercapai dengan jayanya. Bagaimanapun, terdapat peranan penting yang dimainkan oleh teknologi maklumat terhadap pembangunan CRM. Teknologi maklumat bukan sahaja konsep atau terminologi tetapi juga realiti praktikal. Sejarah Tesco boleh dicerminkan kembali kepada dekad kedua abad sebelumnya. Ia dimulakan sebagai kedai kecil oleh Jack Kehan yang menjual barangan runcit di sebuah gerai semasa beliau berada di London. Perniagaan Tesco terus wujud dan dalam masa yang singkat ia muncul sebagai pembekal barangan runcit yang paling penting di negara tersebut. Pada masa tersebut, Tesco ialah syarikat runcit terbesar di United Kingdom dari segi jualan antarabangsa dan bahagian pasarannya di dalam negara. Sepanjang tahun-tahun sebelumnya, Tesco telah mengharungi pelbagai daya saingan yang sengit dalam bentuk pesaing yang lebih kuat serta cergas, namun ia kekal mampu untuk mentadbir sendiri sehingga muncul sebagai juara barangan runcit di United Kingdom. Pada mulanya, Tesco mula berdagang dalam makanan dan juga minuman. Namun dalam beberapa tahun lebih, ia telah berjaya mempelbagaikan kepada pelbagai perniagaan penting, contohnya elektronik pengguna dan juga pakaian. Objektif CRM di Tesco yang pertama untuk membina hubungan yang berterusan dengan pelanggan dan meningkatkan asas pelanggan. Yang kedua, untuk menilai keperluan serta nilai pelanggan untuk meningkatkan pertumbuhan hasil dengan memenuhi keperluan pelanggan. Yang ketiga adalah untuk mengiktirafkan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi yang dibangunkan untuk mencapai objektif tersebut adalah untuk mencapai objektif membina hubungan berterusan dengan pelanggan. Tesco menggunakan strategi pengurusan pelanggan berbilang saluran. Ini merujuk kepada reka bentuk, penyelarasan penggunaan serta menilai saluran untuk meningkatkan nilai pelanggan dengan cara mendapatkan pelanggan yang sesuai. Penyelenggaraan dan pembangunan. Seterusnya, untuk mencapai objektif menilai keperluan serta nilai pelanggan mereka untuk meningkatkan pertumbuhan hasil dengan memenuhi keperluan pelanggan, Tesco menghantar akaun kad kelab kepada lebih 10 juta pelanggan setiap suku tahun, menyenaraikan keuntungan yang diperolehi daripada membeli belah para pelanggan. Juga mempunyai kupon tambahan serta voucher bertujuan untuk memberikan ganjaran serta menawarkan tarikan untuk tingkah laku membeli belah. Sebagai tambahan untuk mengenal pasti pelanggan individu, Tesco telah menjalankan pembahagian pasaran. Dalam kes ini, tumpuan keseluruhan adalah pelanggan. Tidak seperti orang lain yang biasanya mengutamakan company lain seperti teknologi. Tesco memberi tumpuan kepada pelanggan sebagai asas untuk mengenal pasti perbezaan individu dalam keperluan mereka. Di samping itu, Tesco menggunakan pembahagian pasaran untuk menjawab beberapa soalan ekonomi seperti apa, siapa, bagaimana, bila dan di mana untuk menghasilkan semasa pengeluaran. Oleh itu, Tesco memberikan tumpuan kepada pelanggan individu untuk memperolehi pelanggan yang setia. Tesco memfokuskan kepada pelanggan dan meletakkan mereka di tengah-tengah strategi CRM-nya. Taktik yang digunakan bersama strategi untuk mencapai objektif. Yang pertama, analisis pelanggan dan kumpulkan mereka ke dalam ratusan kombinasi segmen yang berbeza dan susunkannya mengikut faktor seperti wilayah, nilai, kegerapan, gaya hidup, tindak balas promosi, kadar tamat tempoh, penembusan kupon dan tingkah laku lain yang telah digunakan oleh Tesco sebagai taktik untuk mencapai strategi pembagian pasaran yang berjaya dalam menjalankan perniagaan. Strategi lain yang telah digunakan oleh Tesco adalah dengan kerap mengumpul maklum balas pelanggan yang berbeza
untuk menambah baik hadiah sedia ada dan menyediakan perkhidmatan terkini kepada bakal pelanggan. Oleh itu, Tesco kini mengawal kedai runcit dalam talian terbesar di dunia melalui tesco.com. Di samping itu, berjuta-juta pelanggan mendaftar memproses lebih daripada 4,000 pesanan sejam dan memperoleh lebih daripada 1 bilion pound pada tahun fiskal 2005 atau kira-kira 1.83 bilion dolar AS. Seterusnya, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, Tesco kerap menjadikan pengalaman pelanggan begitu menyeronokkan. Ini juga meningkatkan pembelian berulang dan pengekalan pelanggan dalam perniagaan. Ini meningkatkan prestasi perniagaan dari segi peningkatan jualan berhubung dengan peningkatan keuntungan perniagaan dan dengan itu meletakkan Tesco di bahagian atas semua pembekal runcit di dunia. Yang terakhir, semua promosi Tesco hanya untuk pelanggan meningkatkan peluang pelanggan mendapatkan diskaun yang dimulakan perniagaan. Ini telah digunakan dengan sewajarnya melalui strategi CRM promosi yang hanya menyasarkan pelanggan. Dengan itu, mengurangkan kos pemasaran dan seluruh syarikat telah mendapat manfaat dan menghargainya. Oleh itu, Tesco juga mengambil kesempatan daripada ketersediaan media sistem kad kelab yang membolehkan Tesco menempah sejumlah perbelanjaan, promosi dan meningkatkan jualan. Kesimpulannya, faedah yang dibincangkan menunjukkan bahawa pelaksanaan CRM adalah kritikal kepada syarikat. Oleh itu, pelaksanaan dan penyelesaian CRM juga sangat penting kerana ia dapat membantu syarikat mengenal pasti kumpulan pelanggan dan ia boleh menggunakan sumber perniagaan dari segi hubungan pelanggan yang strategik. Ini meletakkan Tesco pada kedudukan yang menggalakkan dalam CRM. Jadi, perniagaan mempunyai margin keuntungan yang lebih tinggi seperti yang diterangkan. Oleh itu, setiap perusahaan perlu menggunakan CRM yang lebih baik untuk berkembang maju dalam perniagaan. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.